Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video ulasan di channel YouTube Akmal Nasir. Seperti biasa, saya mengulas beberapa isu semasa dan kini saya bawakan khas dari Kampung Tinagalan, Ulu di kawasan Pendalaman Suk. Nanti saya percaya akan ada video bagaimana kami memulakan perjalanan sehinggalah sampai ke kampung ini. Cuma pada masa yang sama, walaupun ketiadaan internet, saya rasa antara isu yang hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia selain soal pilihan raya negeri, kita tahu bahawa berlaku kejadian ataupun kemalangan yang melibatkan pembinaan lebuh raya SUKE. Yang mana untuk saya sendiri, saya tahu jalan itu di MRR2 memang binaannya begitu tinggi, tetapi dalam soal keselamatan nasib baik mangsa tidak mengalami kemalangan jiwa walaupun cedera, tetapi bagi saya rezeki dari segi selamatnya daripada kemalangan jiwa, tetapi kejadian itu sepatutnya patut dielakkan. Jadi bagi saya, untuk pengguna jalan raya untuk soal keselamatan ini, bukan hanya kita tolak soal politik ke tepi, tapi dalam soal keselamatan pengguna jalan raya ini kita kena jamin, kita kena jaga betul-betul. Jadi sebab itu isu kejadian itu tidak diingini dan sepatutnya kena rombak balik, tengok. Jangan hanya sekadar buat kajian, tetapi mereka yang bertanggungjawab itu perlu pikul tanggungjawabnya. Jadi cuma dalam di Kuala Lumpur soal jalan raya ataupun kemalangan melibatkan pembangunan, di Sabah ini terbalik pula. Soalnya pembangunan itu tiada. Jadi kalau sebelum ini saya sebut bagaimana Perikatan Nasional cuba mengugut pengundi Sabah untuk mengundi Perikatan Nasional demi kemajuan 60 tahun. Kita dapat lihat bahawa keadaan di sini amat mengecewakan. Jadi ianya memerlukan kaedah ataupun kesungguhan daripada pemimpin, bukan hanya pemimpin tempatan, pemimpin peringkat nasional untuk meneliti perkara ini. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan ini, bila sebut soal internet memang sangat mendukacitakan. Boleh tengok nanti rakaman yang kita buat tadi sebentar tadi dalam perjalanan masuk. Tetapi dari segi kerangka yang lebih besar, yang lebih luas, bagi saya kita kena mencari jalan melangkaui soal pilihan raya negeri. Soal pembangunan di Sabah ini bagi saya menjadi tanggungjawab kepada kita semua untuk bersama-sama berlaku lebih adil. Ini bukan hanya soal nak meraih undi dan sebagainya, tapi ini soal bagaimana kita perlu melihat kerangka yang lebih besar dan meletakkan kepercayaan ataupun meletakkan kesungguhan itu bukan hanya dengan beberapa calon dalam pilihan raya kali ini, tetapi juga meletakkan tanggungjawab ini di peringkat pusat juga. Jadi bagi saya, kita akan terus menyantuni masyarakat setempat biar ada suara pendesak dari bawah, sebab akhirnya yang kita hendak majukan itu adalah penduduk tempatan. Saya kini dalam perjalanan ke satu lagi kampung selepas selesai pertemuan sebentar tadi. Bersama saya adalah saudara Rafain, iaitu merupakan selaku salah seorang exco
ataupun Majlis Pimpinan Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Jadi Rafain, petang ni kita ke mana? Ke Kampung Tinagalan Laut, di mana dia adalah antara kampung yang dipilih untuk PDM SOK. Dalam PDM SOK. Ya. Jadi ya, kita ada 10 kampung akan ada di sini nanti. 10 buah kampung di dalam ini, yang mana kalau kita lihat, saksikan sekarang ni, kita berjalan di Jalan Tanah Merah hampir setengah jam. Dan kawan-kawan dari belakang tadi tertinggal, kita terpaksa tunggu. Dan inilah cabaran bila disebut bahawa kemudahan infrastruktur itu sangat tidak sempurna. Realitinya memang benar, rakyat Sabah ini memerlukan pembelaan yang sewajarnya lah. Panjang kan jalan? Saya keluar besok. Okey, jadi kita petang ini masuk ke satu lagi kampung. Jalan memang tanah merah. Kalau di depan tadi berdebu, setengah jam jalan macam ni. Jadi kita tengok, insyaAllah semoga semua selamat. Kalau hujan lagi teruk, tapi kalau keadaan sekarang ni memang teruk sangatlah. Okey. Jadi untuk pilihan raya kali ini di Donsuk, kita menawarkan calon anak muda Saudara Raymond, yang mana beliau merupakan berbangsa Murut. Jadi di kawasan Sok ini memang boleh tengok lopak air tadi, yang mana kalau di Sok ini paling besarnya adalah kaum Murut, diikuti oleh Kadazan dan juga Dusun. Dusun lebih nombor 2. Pertama Murut, kedua Dusun dan kemudian Kadazan. Jadi untuk pandangan saya lah dalam pemilihan kali ini, dianya berlaku secara mengejut. Kita tahu bahawa pilihan raya ni berlaku kerana perebutan kuasa oleh Musa Aman rakus untuk menjadi Ketua Menteri, akhirnya tidak dapat masuk bertanding pilihan raya. Cuma pada masa yang sama, bagi saya cabaran yang kita hadapi adalah hakikatnya Sabah ini banyak telah dipinggirkan ataupun diketepikan. Kita sebagai rakyat Malaysia ada tanggungjawab untuk bersama-sama membawa mesej dan juga hasrat anak muda Sabah ini untuk mereka juga menikmati pembangunan juga. Jadi apabila kalau kita lihat kenyataan pemimpin-pemimpin yang saya nampak, saya perhatikan, kalau di peringkat Sabah ini, kalau selama ini 50 tahun, 60 tahun bersama dengan Barisan Nasional, memang betul mereka ini adalah orang Sabah. Kalau kita tengok Musa Aman itu, adakah orang Sabah? Orang Sabah. Tetapi apa yang berlaku, saya rasa mereka itu tidak bertanggungjawab kepada rakyat secara berterusan. Maksudnya kalau untuk kita memahami keadaan di sini, kita rasakan bahawa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional ini, mereka ini lebih takut soal kedudukan dan kuasa, dan mereka lebih bertanggungjawab kepada pemimpin mereka sendiri. Jadi sebab itu untuk kempen kita keadilan angkatan muda ini, memang kita memilih jalan yang sukar. Bukan mudah untuk menang di kawasan pendalaman ini. Cabarannya bukan hanya sekadar dari segi logistiknya, memang jauh. Kalau tak percaya, sepanjang saya bercakap ini di atas tanah merah, 30 minit perjalanan sebegini, yang saya rasa bukan hanya untuk tujuan pilihan raya. Baik kameraman goyang kat belakang baik Izan, yang mana bagi saya kita bukan sekadar berkempen, tapi juga merupakan membuka mata dan juga perasaan kita bahawa inilah negara kita yang kita kena sama-sama terlibat dan juga memastikan mereka ini tidak terus dipinggirkan. Adakah pilihan raya kali ini akan menyebabkan jalan sebegini terus ditukar serta-merta? Tidak.
Tapi aspirasi anak muda itu kena angkat dari sekarang. Kita kena pastikan bahawa suara yang dibawa ini mereka yang benar-benar menjiwai. Terus, ni ada sempang. Tengah tanah merah ni pun ada sempang. Yang mana kita kena terus menjiwai. Kejap goyang. Aku memang mencabarlah. Terus menjiwai keadaan nasib masyarakat setempat supaya perkara ini akhirnya soal rasuah, soal salah guna kuasa, soal macam mana khazanah negeri Sabah ini terus dipergunakan untuk kepentingan peribadi, kita dapat atasi. Kita berhenti berehat sekejap. Ada konvoi yang masih sangkut. Alhamdulillah ini kita ada dalam 30 AMK yang turun bersama-sama mengikuti rombongan daripada kawan-kawan di SUB. Jadi kita rehat sebentar sementara menantikan yang lain-lain. Ready. Yo bro, what's up? MK Perak. MK Perak. From Perak. Pandai gambar ya. Ya. Ngam, ngam. Terima kasih karena YB Akmal sendiri selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia sempat datang sempanak PRN di negeri Sabah ini, dan ini adalah antara kampung yang dari segi pengangkut dari segi perhubungan itu tidak lengkap, melalui jalan-jalan gravel, dan selaku Exco MK Malaysia yang mengharapkan supaya jalan ini dapat diperbaiki. Sekiranya Warisan Plus ini diberi peluang menang untuk kali ini dan dapat menunaikan kebanyakan permintaan. Masalah di sini adalah mengenai dengan status tanah, di mana mereka mahu usaha Warisan Plus dalam 2 tahun pemerintahan itu diteruskan, yaitu memberi geran-geran tanah kepada penduduk yang ada di Dun Suk ini. Oke, saya Jerry Tungkasi dari Kampung Tinagalan Ulu, selaku penduduk di kampung inilah. Yang penting kami di kampung ini, YB pun sudah nampak, sudah sampai di kawasan ini, yang mana jalan raya kurang baiklah. Jadi itu satu, terutama sekali pada murid-murid yang bersekolah di sini, jauh-jauh pergi di Pekan Suk itu. Nama saya Andy bin Jusid, berasal daripada kampung Susulat dari kecil Suk. Harapan saya kepada kerajaan yang baru nanti, apabila mendapat mandat daripada rakyat, di mana kita ingin satu perubahan yang sangat besar, terutama sekali daripada segi infrastruktur dan pembangunan. Dan bagi saya sebagai belia khasnya di Dun Suk ini, maukan satu perubahan yang sangat-sangat besar. Saya berharap pihak kerajaan akan memberi kami satu nafas yang baru. Terima kasih. Okey, baik, kita baru selesai program di Kampung Tinagalan Hulu, yang mana saya telah kongsikan perjalanan setengah jam masuk tadi. Sekarang ni kita kena keluar balik setengah jam dalam gelap. Tapi Alhamdulillah dapat bertemu dengan orang kampung. InsyaAllah suara-suara sebeginilah yang kita akan perjuangkan. Mohon doakan kami semua selamat dalam perjalanan ini.